Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pesyarah kami yang dikasihi sekalian. Saya dan juga rakan-rakan saya daripada grup kelas 4C, kami ingin bentangkan video mengenai tajuk tingkah laku kanak-kanak yang kami pilih adalah pengunduran diri. Sebelum itu saya memperkenalkan diri saya dulu. Saya Nur Lailatu Jalilah binti Muhammad Nazri, nombor IC 031026060530 dari kelas 4C, akan menceritakan berkenaan dengan definisi tingkah laku. Yang pertama adalah definisi tingkah laku. Tingkah laku adalah apa yang dilakukan atau diperkatakan oleh seseorang individu tersebut. Tingkah laku juga semua tindakan manusia yang boleh diperhati, diukur, dinilai dan sebarang perbuatan yang dilakukan sama ada secara terus atau tidak, secara sedar atau separa sedar. Tingkah laku juga adalah manifestasi fizikal sebarang sikap yang berasaskan nilai-nilai tertentu. Menurut Lewis and Baker 2001, sebarang perbuatan yang dilakukan sama ada secara terus atau tidak, secara sedar atau separa sedar. Menurut Gary Martin dan Joseph Pierre 2003, tingkah laku juga merangkumi aktiviti aksi, prestasi, bertindak balas, tindakan dan reaksi dari segi teknik, aktiviti yang melibatkan otot-otot, kelenjar dan aktiviti elektrik oleh setiap organ. Pada dasarnya, tingkah laku adalah apa sahaja yang diperkatakan atau dilakukan oleh individu. Menurut Carl Rogers 1999 pula, menekankan bahawa seseorang individu bertingkah laku mengikut persepsi diri sendiri dan keadaan. Sekiranya individu itu mempunyai kendirian yang positif, maka dia berupaya berinteraksi dan bertindak dengan lebih yakin. Menurut Al-Ghazali pula, dari perspektif Islam, tingkah laku manusia mempunyai tujuan agama dan kemanusiaan. Tingkah laku normal dan tidak normal adalah berdasarkan kepada kekerapan dan berlaku sepanjang masa dan mempunyai masalah psikologi. Tingkah laku bermasalah ialah merujuk kepada sebarang tingkah laku sama ada positif ataupun negatif yang menjejaskan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran tersebut. Tingkah laku terbagi kepada dua, iaitu tingkah laku positif dan negatif. Tingkah laku positif terbahagi kepada 4, iaitu sikap ingin tahu, cepat belajar, proaktif dan pintar cerdas. Manakala tingkah laku negatif pula terbahagi kepada 3, iaitu tingkah laku destruktif dan juga sikap bergantung. Sama ada mewarisi tingkah laku bermasalah, positif atau negatif, jika berlaku ia akan menjejaskan keberkesanan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Oleh itu, guru harus peka dan berempati terhadap muridnya yang mempunyai tingkah laku bermasalah supaya menentu dan melaksanakan strategi dan teknik yang sesuai untuk memodifikasikan tingkah laku mereka yang tidak diingini demi menjaga iklim bilik darjah yang kondusif dan mempertingkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, saya akan membincangkan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan masalah tingkah laku terjadi. Tingkah laku negatif biasanya dipengaruhi oleh keadaan persekitaran rumah seperti tidak dapat perhatian dan kasih sayang daripada ibu bapa. Faktor seterusnya pula adalah persekitaran sekolah seperti kurikulum terlalu padat dan terlalu fokus pada peperiksaan. Murid akan rasa tertekan dan menunjukkan tingkah laku bermasalah disusuli dengan strategi pengajaran dan pembelajaran yang membosankan, tidak menarik perhatian dan tidak mempunyai objektif yang jelas. Faktor ini menyebabkan wujudnya murid bermasalah. Seterusnya, keadaan fizikal sekolah yang padat, panas dan bising boleh menyebabkan murid menunjukkan tingkah laku yang agresif. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang ciri-ciri dan juga jenis-jenis tingkah laku bermasalah. Dalam konteks pendidikan, tingkah laku bermasalah merujuk kepada sebarang tingkah laku yang boleh merosakkan kelancaran dan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran, khususnya di dalam bilik darjah. Oleh yang demikian, guru haruslah mengambil tahu dan segera merancang dan melaksanakan strategi dan tindakan yang sesuai untuk mengubah tingkah laku yang negatif itu. Hal ini sangat penting demi menjamin
dan mengawal keadaan bilik darjah yang kondusif dan mempertikaikan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Secara umumnya, masalah tingkah laku atau disiplin bagi murid-murid masalah pembelajaran mempunyai ciri-ciri tertentu. Antara ciri-ciri yang ada pada murid-murid yang bermasalah tingkah laku ialah seperti penumpuan yang singkat, memencil dan menarik diri dengan guru dan orang lain, gopoh dan tidak sabar, motivasi ke diri rendah, agresif, melanggar perintah, sentiasa mempunyai perasaan negatif, memberi jawapan sesuka hati, kurang kemahiran mengawal emosi, perlakuan hyperaktif dan sering resah serta kurang kepercayaan terhadap kebolehan diri. Seterusnya kita pergi kepada tingkah laku negatif. Jadi maksud tingkah laku negatif ni adalah tingkah laku yang mampu memberi masalah dan mengganggu proses pembelajaran dan pengajaran dalam kelas. Ini kerana tingkah laku negatif bukan sahaja kanak-kanak yang suka mengganggu rakan lain, malah kanak-kanak yang sering memberontak dalam kelas juga merupakan contoh kanak-kanak yang mempunyai tingkah laku yang negatif. Seterusnya kita pergi kepada jenis-jenis tingkah laku yang bermasalah negatif. Yang pertama adalah tingkah laku yang menghalang, iaitu bergantung. Tingkah laku ini merupakan tingkah laku yang boleh membahayakan diri sendiri. Contohnya seperti kebimbangan atau kerisauan, pergantungan berlebihan, pengunduran diri dan juga pengasingan diri. Seterusnya, tingkah laku yang mengganggu, disruptif. Tingkah laku ini adalah tingkah laku yang boleh membahayakan orang lain, seperti hyperaktif, kelakuan nakal, bising, bergerak, ketawa kuat, agresif secara lisan atau fizikal. Dan tingkah laku yang terakhir sekali adalah tingkah laku antisosial, iaitu destruktif. Tingkah laku ini tingkah laku yang membahayakan diri, sekolah dan juga masyarakat. Contohnya seperti pemusnahan nyata, vandalism, kumpulan liar, klik dan geng. Assalamualaikum, nama saya Wana Asama Sarah binti Wanzu Jamal Dikri daripada kelas 4C. Nombor IC saya 030770060768. Sekarang saya ingin terangkan apa itu pengunduran diri. Pengunduran diri ialah seseorang individu merasa malu ataupun dia teragak-agak untuk memberi sesuatu pendapat atau idea dan tidak yakin dengan kebolehan diri sendiri dan sering menganggap diri orang lain lebih baik daripada dirinya. Seterusnya adalah ciri-ciri pengunduran diri. Yang pertama adalah pernah gagal dalam sebuah pekerjaan, usaha, ujian dan lain-lain. Selain itu, selalu berada dalam keadaan yang kebimbangan dan was-was untuk dia melakukan atau mencuba sesuatu yang baru. Ataupun dia pernah mengalami kegagalan untuk mencuba perkara yang baru tersebut. Selain itu, dia mengalami tekanan dan emosi. Selain itu, dia akan menunjukkan ketidakpuasan bila kita paksa untuk dia masuk dalam sesuatu aktiviti, contohnya aktiviti berkumpulan. Kesan buruk pengunduran diri adalah pembentukan konsep diri yang rendah, tidak yakin untuk berinteraksi, suka untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru dan kurang kepayaan untuk hadapi cabaran-cabaran yang baru. Dan dia terjejasnya perkembangan sosial, emosi dan intelek lah. Seterusnya menjadikan individu tersebut kurang popular dan dalam kelamaan individu tersebut akan terancamnya keselamatan dia lah dan sentiasa mengalami kebimbangan dan ketakutan. Itu sahaja keburukan kesan pengunduran diri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurharti binti Muhammad Yaakob. Okey, jadi saya nak sambung pula daripada kawan-kawan saya tadi dengan macam mana kita nak tarik anak-anak ni untuk nak belajar, untuk diorang tak ada sifat rasa rendah diri sebab diorang mengalami masalah pengunduran diri kan. Jadi yang pertama adalah guru-guru ni kena sediakan aktiviti yang menarik. Tak kisahlah aktiviti macam mana pun, tapi aktiviti tu pastikan tak buat dia rasa rendah diri. Okey, tak semestinya kita kena guna cara akademik sahaja, banyak lagi cara supaya dia tunjukkan diri dia. Okey, another one is pastikan aras pencapaian yang ditetapkan tak terlalu tinggi. Okey, macam yang saya cakap tadi, dalam aktiviti tu tak semestinya kita kena guna akademik. And kalau kita guna sekalipun, jangan letakkan aras tu terlalu tinggi. Kita tahu masalah pengunduran diri ni membuatkan dia rasa macam, oh aku tak nak belajar sebab aku tak pandai, aku tak reti. So kalau kita letakkan aras tu terlalu tinggi,
dia pun akan rasa macam, okay, aku tak nak, aku give up. So kalau kita guna RS yang lebih rendah, dia dapat capai benda tu. Kita tahu dia dapat capai benda tu, so dia akan rasa lagi berminat nak belajar sebab dia tahu dia boleh. Yang ketiga, pelbagaikan jenis aktiviti. Yang tu saya rasa saya tak perlu terangkan sebab saya dah terangkan untuk poin yang pertama tadi. Macam yang saya cakap, boleh guna macam-macam aktiviti. And another one is bantu pelajar. Macam mana nak bantu pelajar? Okay, kalau kita bagi dia aktiviti, kita kenalah macam, okay, kalau kita buat matematik, this one simbol apa? Simbol tambah. So macam kita nak tambah. Okay, yang ni kena tambah yang ni. Kalau tolak yang ni, tolak yang ni. So tak salah pun nak bantu pelajar, asalkan kita taklah selalu bagi jawapan kan. Kita bantu je. Elakkan daripada hukum budak. Kenapa saya cakap elakkan? Sedangkan ramai yang cakap budak sekarang ni manja. Bukan macam tu. Kita boleh hukum. Kita ada banyak kan peneguhan negatif, peneguhan positif. Kita ada macam-macam denda positif, denda negatif. Tapi elakkan denda tu untuk pelajar-pelajar yang alami masalah pengunduran diri. Kita lebihkan kepada peneguhan. Yang tu lagi bagus untuk kanak-kanak yang punya masalah macam ni. Seterusnya adalah menyediakan pujian ataupun ganjaran. Yang tu macam biasalah. Cuma untuk murid-murid macam ni, kalau boleh kita lebihkan lagi ganjaran dan pujian. Kalau dia dapat sikit pun tak apa, kita puji je. So that dia akan rasa macam, oh, aku nak buat lagi, aku nak buat lagi. Dan yang terakhir adalah perbincangan ibu bapa. Yang ni paling penting lah sebab kalau kita nak sama-sama nak bangunkan, nak bagi budak tu lagi bagus, kita kenalah ada kerjasama antara guru dan ibu bapa. Yang tu paling penting. Kumpulan yang saya nak buat berdasarkan apa kita orang punya, apa yang korang cakap tadi tu. Okay, so kita yang guru-guru ni sendiri, ada yang kita belajar daripada, ada yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, panduan-panduan untuk mengajar setiap jenis kanak-kanak lah. Contohnya kanak-kanak pengunduran diri sendiri ataupun kanak-kanak yang berkeperluan khas, semua kita ada panduan kan. Okay, so itu bagi kita tak ada masalah. Cuma bagi ibu bapa pula, kalau dulu mungkin ramai ibu bapa yang tak faham macam mana nak handle anak-anak yang berkeperluan khas ni. Tapi kalau kita tengok sekarang, ibu bapa dah pandai, dah tahu dah. Ibu bapa yang moden ni dah tahu dah macam mana nak handle kanak-kanak ni. Macam makan sama-sama ke, ataupun kita minta dia share apa yang dia buat pada hari tersebut ke. So communication ibu bapa dengan anak-anak sekarang memang dah banyak. And kita semua dah sedar tentang masalah-masalah yang ada untuk kanak-kanak ni. Kalau dulu kita tak tahu sindrom Down tu apa, hyperactive tu apa, pengunduran diri tu ramai yang tak tahu apa. Even sekarang pun. Cuma sekarang bila lebih moden, semua maklumat di hujung jari, semua ibu bapa tahu tentang masalah-masalah ni, and diorang tahu cara nak handle. Kalau diorang tak tahu pun diorang akan refer doktor. So itulah kebaikannya bila dah zaman moden ni. So itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye.